Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ni Ustazah nak sambung untuk topik haiwan iaitu rantai makanan. Okey. So, ni muka surat 74. Okey, minggu lepas kita dah buat haiwan ni kan. Kita sama-sama buat latihan dekat dewan apa semua. Jadi hari ni Ustazah nak sambung rantai makanan. Okey, jadi apa tu rantai makanan? Okey. Hidupan dalam suatu habitat saling bergantung untuk mendapatkan sumber makanan. Kenal pasti haiwan dalam situasi di bawah dan nyatakan makanannya. Okey, apa tu rantai makanan sebenarnya? Jadi rantai makanan ni dia nak tunjuk dalam satu tempat ni, contohnya ni habitat kan. Okey, dia nak tunjuk yang haiwan dalam habitat ni dia bergantung antara satu sama lain untuk mendapatkan makanan. Okey? Macam mana? Okey, sekejap lagi Ustazah nak terang. Okey. Tapi contohnya kita tengok habitat ni kat sini kan. Habitat kat sini ada apa? Binatang apa yang ada kat dalam gambar ni kan? So, kita ada ikan, kita ada udang galah, kita ada memerang, bangau, monyet, ketam, ular dan tupai. Okey, so ni adalah haiwan di dalam habitat tersebut. Okey. Jadi, okey, kita tengok dia cakap apa ni? Berdasarkan situasi di paya bakau tadi ni. Okey, situasi tu, apakah makanan bagi setiap haiwan yang dikenal pasti? Okey. Jadi kita tengok yang pertama. Okey, murid ni dia kata saya perhatikan ada tupai sedang memakan buah sementara memerang pula sedang memakan ikan. Okey. Dan seterusnya lah, dia kata apakah pula makanan haiwan lain seperti ketam, monyet, ular dan burung apa semua. So yang ni dia nak tunjukkan, okey, dia nak tunjukkan yang sebenarnya dalam habitat ni, okey, ada berlakunya rantai makanan. Okey, jadi sebenarnya rantai makanan tu adalah hubungan makanan antara hidupan. Hidupan tu apa? Hidupan tu ni haiwan-haiwan ni lah. Okey, jadi hubungan makanan dia yang tu kita panggil sebagai rantai makanan. Okey. Untuk lagi clear sebenarnya apa itu rantai makanan, okey, boleh buka muka surat 76. Jom kita tengok, okey. Dia kata oleh itu berdasarkan semua hidupan yang dikenal pasti dalam habitat di paya bakau ini, kita dapat menyatakan bahawa okey, yang ni adalah hidupan yang ada dekat paya bakau tadi. Okey, kita ada buah-buahan, kita ada tupai, kita ada ular, kita ada helang. Okey. Jadi apabila buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan, okey, tumbuh-tumbuhan ni ataupun buah-buahan ni akan dimakan oleh tupai. Okey, dan tupai pula akan dimakan oleh ular. Dan ular pula akan dimakan oleh helang. Okey. Jadi rantaian ni lah yang kita panggil sebagai rantai makanan. Okey. Jadi yang kalau ada dimakan oleh ni, yang ni lah kita panggil sebagai rantai makanan. Okey. Semua faham Jadi, kalau dalam kita nak tunjukkan hubungan dia, biasanya kita tak tulislah dimakan oleh ni. Okey, kita akan menggunakan simbol anak panah. Okey, simbol anak panah ni adalah makna dia dimakan oleh. Okey, sebab tu contohnya nampak ni, yang atas ni kan dibuat dimakan oleh kan. Okey, dekat bawah ni dibuat anak panah. Jadi, bermakna, rajah ni bermakna buah-buahan dimakan oleh tupai, tupai dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Okey. Jadi ni hubungan ni adalah kita panggil sebagai apa? Rantai makanan. Okey. Yang ni adalah ringkasan ni, okey. So ni adalah ringkasan kepada yang atas ni. So kalau contoh dalam soalan peperiksaan disuruh tulis rantai makanan untuk contoh dia bagi kan, dia bagi haiwan dengan dia bagi tumbuh-tumbuhan. Jadi macam mana nak buat rantai makanan? Inilah bentuk dia. Okey, Ustazah nak tengok inilah bentuk dia. Inilah bentuk rantai makanan tu, okey. Buah-buahan, ada anak panah, ada haiwan apa. Anak panah please jangan tinggal, okey. Dan anak panah tu, tengok bentuk dia, ingat bentuk dia macam ni, okey. Anak panah dia mesti bentuk ke kanan macam tu. Okey, anak panah bermaksud dimakan oleh. Okey, alright. Okey, dan seterusnya kita nak masuk pengeluar dan pengguna. Okey, so dalam habitat ni tadi siapa pengeluar, siapa pengguna? Okey, jadi jom kita tengok. Okey, mari kita kenal pasti pengeluar dan pengguna berdasarkan rantai makanan dalam habitat paya bakau tadi. Okey,
Jadi dia kata, masihkah kamu ingat tentang proses fotosintesis? Okey, fotosintesis ni apa? Proses fotosintesis adalah apabila tumbuh-tumbuhan tu dia hasilkan makanan dia sendiri dengan kehadiran matahari. Okey, jadi tumbuh-tumbuhan ni dia tak perlu tenaga daripada haiwan lain, dia akan buat makanan dia sendiri. Okey, dengan dia menggunakan cahaya matahari. Jadi disebabkan dia menghasilkan makanan dia sendiri, dia adalah dikategorikan sebagai pengeluar. Okey, pengeluar. Okey, sebab apa dia pengeluar? Sebab dia adalah hidupan yang mengeluarkan tenaga ataupun punca kepada rantai makanan ni. Okey. Okey, tengok ni dia kata, cikgu, bolehkah hidupan liar lain menjadi pengeluar? Cikgu dia jawab apa? Tak boleh. Tumbuh-tumbuhan hijau sahaja yang boleh menjalankan fotosintesis. Daripada manakah tumbuh-tumbuhan mendapatkan tenaga? Jadi tenaga yang didapat adalah daripada cahaya matahari. Jadi apa yang kita nak cakap kat sini adalah tumbuh-tumbuhan hijau sahaja dikategorikan sebagai pengeluar. Okey? Jadi ingat kalau ditanya siapa pengeluar, tak ada jawapan lain selain daripada hanya tumbuh-tumbuhan. Okey? Okey. Tumbuh-tumbuhan mendapat tenaga daripada cahaya matahari. Seterusnya, cahaya matahari menjadi sumber tenaga kepada tumbuh-tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis. Okey. Dan seterusnya, yang ni kita dah tengok kepada pengeluar. Okey, sekarang ni dah ada pengeluar, kita mestilah ada pengguna. Okey, siapa pengguna tu? Okey, jadi mula-mula dia kata pengeluar mendapat tenaga daripada cahaya matahari. Pengeluar tu siapa? Tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi bagaimanakah dengan haiwan-haiwan lain seperti tupai, memerang, ular dan helang yang tidak dapat membuat makanannya sendiri? Daripada manakah haiwan-haiwan ini mendapatkan sumber tenaga? Okey, jadi haiwan yang selain daripada pengeluar kita panggil sebagai hidupan. Okey, hidupan yang kita panggil sebagai pengeluar, okey, tak akan jadi pengguna. Jadi penggunanya orang yang menggunakan tenaga daripada pengeluar ataupun haiwan yang menggunakan Ustazah dah berbelit-belit dah. Okey, jadi tupai kan pengguna. Jadi dia pengguna kepada apa? Dia pengguna kepada pengeluar lah. Pengeluar tadi adalah tumbuh-tumbuhan. Okey. Okey, oleh itu tupai dan memerang mendapat tenaga daripada makanan yang dimakan. Okey, jadi hidupan ini juga dapat dikaitkan dengan hubungan perpindahan tenaga seperti berikut. Okey, so sekarang ni kita nak cerita pasal okey, tadi ingat tau siapa pengeluar? Pengeluar adalah tumbuh-tumbuhan. Siapa pengguna? Pengguna adalah haiwan. Okey, haiwan yang menggunakan tenaga daripada pengeluar. Okey, ingat mana satu pengguna, mana satu haiwan. Mana satu pengguna, mana satu pengeluar. Okey. Jadi, dia kata, tengok ni, kita nak tengok hubungan perpindahan tenaga. Okey, perpindahan tenaga. Tupai ialah pengguna yang mendapat tenaga daripada makan buah. Okey. Jadi, perpindahan tenaga tu daripada buah tu kepada si tupai ni. Jadi, ular ialah pengguna yang mendapat tenaga daripada makan tupai. Okey, so untuk ular ni sumber tenaga dia adalah tupai. Okey, boleh faham Tupai sumber tenaga dia adalah daripada buah-buahan. Okey, dan tengok ni helang. Helang pula adalah pengguna yang mendapatkan tenaga daripada makan ular. Jadi ular adalah sumber tenaga kepada helang. Okey. Jadi selain daripada rantai makanan ni menunjukkan apa dimakan oleh apa, jadi dia juga menunjukkan aliran perpindahan tenaga. Okey. So macam yang kat sebelah ni kan, macam muka surat sebelah ni kan. Okey, jadi macam muka surat sebelah ni, sayur adalah pengeluar, itik adalah pengguna, ular adalah pengguna. Jadi perpindahan tenaga dia macam mana? Okey, perpindahan tenaga dia adalah itik dapat tenaga daripada sayur. Okey, ular dapat tenaga daripada itik. Okey. Jadi nampak tak? Ni tenaga daripada pengeluar ataupun sayur-sayuran ni dia akan pergi kepada itik.
Okey, dan itik ni sumber tenaga dia akan dibagi kepada ular. Okey. Okey, so yang itulah kita panggil sebagai perpindahan tenaga. Okey. Okey, ni saya tak. Okey. Okey, so tu adalah ingat rantai makanan tu apa? Okey, rantai makanan tu yang kita tengok macam ni, okey. So ingat ni adalah bentuk rantai makanan, okey. Kalau dalam exam Ustazah nak tengok bentuk macam ni, okey. Ustazah nak tengok ada yang pertama, okey, yang pertama dia tak boleh jadi haiwan, okey. Ingat, yang pertama ni dia tak boleh jadi haiwan. Dia mesti adalah tumbuh-tumbuhan. Okey, contohnya padi ke apa ke tak kisah. Janji dia yang pertama adalah dia punya pengeluar, okey. Pengeluar adalah pokok, okey, ataupun tumbuh-tumbuhan, okey. Dan seterusnya tengoklah logically apa yang akan dimakan oleh apa, okey. Okey, mestilah macam yang kedua mestilah haiwan herbivore, okey. Haiwan herbivore tu apa? Haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan, okey. Dan seterusnya adalah haiwan-haiwan carnivore ataupun omnivore, okey. Okey. Okey, ingat siratan makanan tu apa? Ingat. Okey, tengok ni rantai makanan tu apa? Rantai makanan ni adalah hubungan makanan antara hidupan. So ingat point tu. Dan apa lagi kita nak ingat? Okey, kena ingat macam saya cakap apa tadi, rantai makanan, macam mana bentuk dia. Dan seterusnya kena ingat siapa pengeluar, siapa pengguna, apa pengeluar, apa pengguna. Okey. So ingat